Projek Aquafonik Pivia, Sekolah Kebangsaan Bayan Baru, Pulau Pinang. Everyone, my name is Nur Aisha Humaira and this is my beautiful school SK Bayan Baru. This school is located in the middle of Bayan Baru town. This school is surrounded by many housing areas. Well, this school also has many beautiful gardens around it. It's almost time to enter my class. What are they doing there? Hurun, Mia and Kasih. Hi Arisa. Mia, why are you looking so tired today? I am having a stomachache today. It is for my day. What did you do for dinner yesterday? I ate vegetable salad yesterday. My mom bought it from the supermarket. I see. Nowadays, we are eating vegetables which are not organic. Maybe you might have had food poisoning. What do you mean by you're not organic? It means that the vegetables is sprayed with pesticides and grown with chemical fertilizers. I agree. Moreover, we are living in the apartments and have no space to plant our own organic vegetables. Well, friends, what's the issue here? The issue is we want to eat vegetables which are more organic, so let's think what to do. Well, something has to be done. Let's do a project on urban farming. Way to go, guys. I want to eat organic vegetables more and stay healthy. Yes, we all want to eat organic vegetables and stay healthy too. Come on friends, let's ask our teacher, Mr. Jaya Mohan, for guidance. Cikgu, kami ada idea untuk menanam sayuran bebas daripada racun serangga dan baja kimia. Kami juga bercadang untuk menanam di tempat yang sempit seperti di apartmen kami. Bolehkah cikgu bantu kami? Cikgu faham maksud kamu murid-murid. Kamu boleh menanam secara kaedah takungan seperti hidroponik atau aquafonik. Wah, aquafonik lebih sesuai dan menguntungkan daripada hidroponik. Jadi, kita akan membina projek Aquafonik Pivia. Cikgu, cadangkan kami langkah seterusnya. Baik murid-murid, sebagai langkah pertama, anda perlu menjana idea. Memandangkan anda sudah mempunyai idea, anda boleh merujuk kepada langkah seterusnya iaitu melakar idea anda dengan ukuran yang tepat. Untuk mendapatkan ukuran kawasan dan juga ruang, anda boleh merujuk kepada guru matematik anda. Langkah seterusnya menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Selepas itu, kita akan sediakan bahan-bahan untuk projek. Barulah kita boleh menghasilkan projek ini. Bagus murid-murid, dengan mengikut langkah-langkah ini, anda boleh membina satu projek yang dengan cemerlang. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.
Sebelum memulakan projek, kami mengukur luas tapak tanah yang dapat digunakan sebagai tapak projek aquaponik bagi tanaman hidroponik yang terdiri daripada kolam ikan dan set tanaman. Tapak projek aquaponik berbentuk segi 4 tepat. Panjang tapak projek aquaponik berukuran 505 cm dan lebar berukuran 380 cm. Jadi jumlah luas tapak projek ialah sebanyak 191,900 cm persegi atau 19.19 meter persegi. Kami berasa amat teruja kerana dapat mengaplikasikan kemahiran mengukur dan mengira luas bentuk dua dimensi yang telah dipelajari dalam subjek matematik di bawah topik ruang. Kami memulakan aktiviti membina diorama dengan bercadang senarai bentuk-bentuk dan bahan-bahan yang akan digunakan. Antara bentuk-bentuk yang akan digunakan ialah sebuah segi 4 tepat bagi tapak projek, sebuah segi 4 tepat bagi tapak tangki ikan, dua bentuk trapezium berbentuk besar dan dua bentuk trapezium yang bersaiz sederhana. Semua bentuk-bentuk ini diperbuat daripada kotak yang terpakai. Kemudian untuk set penanaman pokok pula, saya telah menggunakan 18 pipe PVC berbentuk T, 6 pipe PVC yang berbentuk L dan 27 pipe pendek yang berbentuk silinder. Demi menghasilkan diorama, kami telah mengaplikasikan kemahiran topik nisbah dan kadaran dalam kiraan ukuran bagi binaan diorama. Panjang sebenar tapak projek ialah berukuran 505 cm dan lebarnya ialah 380 cm. Semasa menghasilkan diorama kumpulan, kami telah menggunakan kadar 1:5 sebagai ukuran bagi panjang dan lebar tapak diorama. Jadi panjang tapak diorama ialah 101 cm dan lebarnya ialah 76 cm. Iaitu 1 cm pada diorama mewakili 5 cm dalam projek yang sebenar. Begitu juga dengan ukuran tapak tangki ikan. Panjangnya ialah 58.6 cm yang mewakili panjang sebenar iaitu 293 cm. Kemudian lebarnya pula ialah 21.4 cm yang mewakili lebar sebenar iaitu 107 cm. Kiraan kadaran ialah 1:5 yang sama diaplikasikan untuk ukuran semua sisi bentuk tapak tangki ikan dan juga set model penanaman pokok ini. Kami menggunakan kemahiran nisbah dan kadaran dalam situasi yang sebenar. Saya betul-betul faham erti kata matematik adalah berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. kami membentuk dan membuat binaan dengan aktiviti membina diorama. Kami telah menggunakan gabungan teknik model seperti model sistem perpaipan, model ikan, model kolam ikan, model anak pokok dan catatan pada diorama kami. Diorama adalah satu model 3 dimensi yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Langkah pertama, kami membuat lakaran perkembangan idea bagi mendapatkan
reka bentuk yang sesuai dengan sistem penanaman aquaponik kami. Inilah lakaran perkembangan idea kami. Seterusnya, setelah memilih reka bentuk sistem penanaman aquaponik, kami perlu menentukan bahan dan media yang bersesuaian untuk membina diorama sistem penanaman aquaponik ini. Kami telah menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan diorama ini. Polistiren sebagai tapak keseluruhan dan juga model ikan tilapia. Kotak terpakai digunakan sebagai kolam ikan tilapia kami. Plastik polimer digunakan sebagai model air di dalam kolam kami. Pokok plastik juga digunakan sebagai model anak pokok di dalam sistem aquaponik ini. Wallpaper jenis foam pula digunakan pada bahagian longkang untuk menghasilkan kesan aliran air. Paip plastik dan juga straw penyedut minuman digunakan dalam sistem perpaipan aquaponik. Kami telah memilih dan menggunakan paip PVC berdiameter 2 cm sebagai bahan utama kerana ia mudah didapati dan sangat mirip dengan sistem yang sebenar. Untuk bahagian catatan pada tapak dan juga kolam ikan, kami memilih untuk mewarnakan menggunakan cat poster bancuh dengan teknik basah atas kering dengan penggunaan air yang minima secara terus ke atas permukaan papan polistiren dan kotak terpakai. Ini dapat menjadikan warna yang dihasilkan lebih legap dan terang. Kami memilih untuk menggunakan teknik catatan pada keseluruhan kolam ikan dan tapak diorama kerana hasilnya yang seragam dan menarik. Sekarang, bahagian yang paling penting dan mencabar adalah untuk mencantumkan keseluruhan rekaan kami. Proses ini telah kami lakukan selama 2 minggu dengan bimbingan, bantuan dan nasihat dari guru-guru yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Arisa Humaira. Nama saya Hurun Ain. Nama saya Muhammad Iman Sofia. Kami murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Kawan-kawan, marilah kita cungkil rahsia sains di sebalik projek aquaponik yang amat menarik ini. Wah, suatu ilmu yang berguna untuk kita sama-sama pelajari. Saya dah tak sabar nak tahu dunia sains yang menarik di sebalik projek aquaponik kita. Okey, baiklah. Di sini terdapat anak benih tumbuhan kitaran air daripada takungan dan ikan-ikan yang hidup di dalam takungan tersebut. Hidupan ini saling memerlukan dan melengkapi antara satu sama lain untuk terus hidup. Oh, boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Adakah kawan-kawan tahu bagaimana proses fotosintesis ini terjadi dan apakah faedah kitar hidup-hidupan di sini? Baiklah. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan membuat makanan dengan sendiri untuk menghasilkan kanji dan oksigen. Ya, betul tu. Sila dengar penjelasan saya pula. Pertama, daun akan menyerap karbon dioksida melalui stomata. Kedua, air akan meresap pada tumbuhan melalui akar dan batang. Ketiga, zat hijau pada tumbuhan iaitu klorofil pula akan menyerap tenaga cahaya matahari. Kawan-kawan tahukah apa yang akan berlaku seterusnya? Seterusnya, tenaga tersebut akan memproseskan air untuk menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu pula akan digabungkan dengan karbon dioksida untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Akhir sekali, oksigen akan dibebaskan ke udara daripada stomata tumbuhan.
Apakah yang berlaku kepada oksigen yang dibebaskan pula? Oksigen yang dibebaskan pula akan digunakan oleh ikan-ikan untuk menjalani proses pernafasan. Kemudian ikan tersebut akan membebaskan gas karbon dioksida kepada tumbuhan ini untuk membuat makanannya semula. Kawan-kawan, rumusan yang di sini amat penting kita menjaga dan memelihara haiwan untuk kekal hidup. Ini kerana ianya dapat meningkatkan jumlah oksigen yang tersebar di udara untuk pernafasan hidupan. Justeru kawan-kawan, projek aquaponik SK Bayam Baru ini amat bertepatan dalam membantu meningkatkan kandungan oksigen dan karbon dioksida di atmosfera kita. Mungkin kita boleh praktikkan projek ini di rumah. Salam dari kami, Livia.